So V tangent 2 adalah komponen V2 arah tangent. So diwakili oleh jarak ini. Okay, so jarak ini komponen V2 pada arah normal. Okay, so berdasarkan kepada garisan ni. Okay, kalau jarak daripada sini ke sini mewakili X2, so saya tahu bahawa U2 adalah sama dengan V tangent 2 tambah X2. So V tangent 2 sama dengan U2 tolak X2. So saya perlukan nilai X2. Okay, dan nilai X2 ini saya boleh perolehi daripada segitiga yang ini. Yang mana sudut di sini adalah sama dengan beta 2. Okay, blade angle at outlet. So tangent beta 2 sama dengan Vn2 bagikan dengan X2. Okay, so X2 sama dengan Vn2 bagikan dengan tangent beta 2. Okay, yang mana Vn2 ini saya boleh dapat daripada formula Q is equal to 2 pi R2 V2 Vn2. So Vn2 is equal to Q2 divided by 2 pi R2 V2. Okay, Q2 dengan Q1 benda yang sama, iaitu flow rate, fluid punya flow rate, flow rate of the fluid entering the pump. Okay, so maknanya ketika kamu kira Vn1, ketika kamu kira Vn2, kedua-dua formula ini melibatkan nilai Q. Okay, so kamu guna nilai Q yang sama. Okay, kalau berdasarkan pada soalan tu, soalan yang diberi tu, nilainya adalah sama dengan 0.573. Okay, so dari sini kamu tahu Vn2, daripada Vn2 kamu boleh dapat X2, daripada X2 kamu boleh dapat V tangent 2. Okay, so daripada formula ni, okay, V tangent 2 dah dapat, U2 omega R2, okay, dah dapat. Daripada analisis velocity triangle dekat inlet, kita tahu U1 dan V tangent 1. Okay, kamu dapatkan semua nilai ni, bagikan dengan G. G ini adalah gravity 9.81, kamu dapatlah nilai HP pump. Okay, dan okay, so maknanya kalau kamu lihat kepada teori berkaitan dengan HP pump, dia bergantung kepada beta 1, beta 2, R1, R2, B1, B2 dan juga RPM. Okay, so parameter ni adalah parameter yang ada dalam table tadi tu. Okay, so nilai yang kamu guna untuk 7 parameter ini akan mempengaruhi HP yang dihasilkan oleh pump. Okay, so peringkat yang pertama, apa yang perlu kamu buat, kamu masukkan dulu, kamu tentukan nilai B1, beta 1, beta 2, R1, R2, B1, B2 dan juga RPM. Okay, kamu kiralah berapa nilai HP pump, and then daripada HP pump tu kamu comparekan dengan HP system. Lebih besar ataupun lebih kecil. Kalau HP pump yang kamu dapat itu lebih kecil daripada HP pump, HP system, apa yang perlu kamu buat? Kamu ubah parameter impeller. Okay, so kamu kena ubah lah. So maknanya kalau kurang, maknanya kena tambah lagi lah, parameter yang kamu guna tu tak cukup. So kena tambah lagi, lebih besar lagi pakai. Okay, so kamu gunakan teori yang sama, ulang lagi pengiraan, dapatkan HP pump, dah dapat HP pump, kamu comparekan lagi dengan HP system. Lebih besar ataupun sama dengan. Kalau lebih besar ataupun lebih kecil. Kalau masih lebih kecil, ubah lagi untuk set yang ketiga, set parameter yang ketiga. Ulang lagi pengiraan, dapatkan nilai HP pump and then comparekan dengan HP system. Okay, katakan dia lebih besar. Okay, kalau lebih besar, kamu kira berapa besar dia punya beza, berapa persen. Kalau kata persennya 10, katalah nilai dia cuma 10% lebih besar daripada HP system, sebenarnya dia tak cukup. Sebab saya cakap, range dia lebih kurang 30. So ubah lagi. Okay, ubah, kira, compare, tak fulfill, ubah, kira, compare sehingga dia fulfill HP pump lebih kurang 30% lebih besar daripada HP system. Dah dapat, and then barulah kamu stop buat pengiraan. Okay, so projek ini ataupun pengiraan berkaitan dengan HP pump ini sebenarnya dia bukan sekali kira dan terus settle, tak. Okay, HP system kamu kira sekali saja, itu sebagai reference value kamu. Okay, so HP pump kamu akan kira beberapa kali sehingga
HP pump yang kamu dapat itu lebih kurang 30% lebih besar daripada HP system. Okay, kamu dapat the value tu and then stop. Okay, so berapa kali yang perlu kamu kira, dia berbeza-beza mengikut kumpulan. Okay, dia bergantung kepada bagaimana bijaknya kamu manipulate parameter yang ada ini. Okay, ada orang, ada kumpulan kira 3 kali dah fulfill. Ada orang kira 4 kali baru fulfill. Ada grup kira 10 kali baru fulfill. Okay, so dia bergantung kepada nilai parameter yang kamu guna. Dan setiap kali kamu buat pengiraan, dia perlu direkodkan, perlu ditulis. Maksudnya katalah kamu buat pengiraan 5 kali baru fulfill. Pengiraan yang pertama, pengiraan yang kedua, pengiraan ketiga dan pengiraan keempat perlu direkodkan. Okay? Dan saya tidak benarkan kamu menggunakan Excel untuk membantu kamu membuat pengiraan. Okay? Kamu kena kira manually. Okay? So katalah kamu kira 5 kali baru fulfill, maknanya pengiraan 1 hingga 4 tak fulfill. Pengiraan 1 hingga 4 itu perlu dimasukkan ke dalam attachment. Kenapa? Sebab dia adalah bukti kepada proses design. Okay? Proses design bukan sekali buat dan capai. Tak. Dia melibatkan pengiraan berulang-ulang kali. So macam mana nak tunjukkan bahawa proses design itu adalah satu proses yang berulang-ulang kali? Itulah dia. So, daripada pengiraan kamu tu, itu menunjukkan proses design itu adalah proses pengiraan berulang-ulang kali. Okay? So pengiraan yang tidak fulfill requirement tetap kamu kena simpan, okay, sebagai bukti bahawa kamu telah membuat sekian kali pengiraan. Okay? Dan kalau kamu lihat dekat bawah ni ada kira power. Okay. Bila kamu dah dapat HP yang sepatutnya, and then lepas tu kamu kira lah power, berapa current yang diperlukan menggunakan formula rho Q U2 V tangent 2 tolak U1 V tangent 1. Okay, so itulah jumlah power yang diperlukan oleh pump yang kamu design. Okay, so basically itulah benda yang perlu kamu kira, perlu kamu buat. Okay, yang pertama kamu kena kira HP system dahulu. Okay, HP system cuma satu kali sahaja kamu kira, tetapi untuk dapatkan HP system tu ada beberapa parameter yang perlu kamu tentukan dahulu sebelum kamu boleh dapat nilai HP system. Okay, yang pertama melibatkan fluid properties. Okay, sebab nilai rho dan mu tidak diberi, so maknanya kamu kena tentukan nilai rho dan mu yang perlu kamu gunakan. Dan biasanya nilai rho dan mu yang kita gunakan adalah bergantung kepada atmospheric temperature. So kamu kena set lah berapa atmospheric temperature yang kamu nak pakai. So tu yang pertama. Yang kedua, untuk kira nilai F, kamu perlukan surface roughness. So maknanya dia melibatkan material of the pipe. Okay, so kamu kena set material of the pipe yang sesuai. Okay, material of the pipe tu boleh dapat daripada table dalam chapter 1. Tapi saya ambil contoh kalau kamu kata kamu nak pakai copper, bukan tak boleh pakai copper, boleh. For the sake of calculation, kamu still boleh buat calculation. Tapi secara logiknya, tak logik lah. Okay, kamu nak design satu sistem yang mengalirkan air, kamu nak guna copper. Sebab copper adalah material yang mahal. Okay, kalau memang ada keperluan untuk guna copper, and then kamu kena justify lah. Sebagai contohnya, pipe copper banyak digunakan dekat mana? Dekat sistem aircon. Okay, dalam sistem aircon, dia punya piping system gunakan copper. Kenapa? Kalau pakai material selain daripada copper, dia akan menghasilkan oxidation. Okay, fluid yang mengalir dalam pipe tu, aircon punya fluid tu, okay, dia akan menghasilkan oxidation. So bila menghasilkan oxidation, dia akan menghasilkan seperti benda asing lah, ataupun so-called karat lah. Oxidation ni sebenarnya part of is karat. Okay, so benda ni akan menyebabkan valve tersumbat lah apa semua. Okay, so sebab tu tak boleh pakai material selain daripada copper. Okay, so bila pakai copper dia tak berlaku oxidation. Okay, sebab tu kenapa piping dalam sistem aircon memang pakai copper. Okay, tapi kalau kamu untuk mengalirkan air, kamu tak ada isu oxidation sebenarnya. Okay, so tak bolehlah pakai copper. Sebab tu bila kamu nak tentukan material apa yang kamu nak guna, okay, kamu kena tahulah apa syarat-syarat yang perlu kamu perlu patuhi. Okay, so jangan main pilih saja, pilih and then bila saya tanya, sebab dalam meeting yang pertama nanti,
hopefully dalam minggu depan selepas kamu dah siap kamu punya sistem, kamu kira HP sistem yang sepatutnya, HP sistem yang sepatutnya, and then selepas tu barulah kamu kira HP pump. Dah siap kira HP pump, kamu kena buat penjumpaan kali kedua dengan saya. Saya nak check, make sure HP pump yang kamu kira tu betul ataupun tidak. Kalau betul, and then boleh proceed dengan report. Kalau tak betul, betulkan, and then barulah boleh proceed dengan report. Okay. So untuk bahagian yang pertama tadi tu, yang ketiga adalah component of the pipe. Okay, sebab piping system saya tak nyatakan. Okay, saya tak nyatakan dalam arahan tu. So kamu yang tentukan component of the pipe yang diperlukan. So ada kriteria-kriteria tertentu yang perlu kamu patuhi. Okay, and then daripada kriteria tersebut barulah kamu tahu apa component of the pipe yang perlu ada dalam sistem kamu. Okay, so ada 3 benda yang kamu kena buat assumption baru kamu boleh kira HP system. Dah settle yang pertama. Yang kedua, kamu kena kira HP pump menggunakan theory of turbo machinery yang berkaitan dengan velocity triangle. Okay, so berdasarkan teori tersebut, kamu kena tentukan nilai 7 parameter yang berkaitan dengan impeller. So dari situ kamu kira HP pump, and then kamu compare HP pump yang kamu dapat itu dengan HP system. Make sure HP pump yang kamu dapat mesti lebih besar, lebih 30%. Anggaran lebih kurang 30% daripada HP system. Selagi tak capai, selagi itu kena adjust parameter impeller tersebut. Okay, buat calculation sehingga kamu dapat HP pump lebih kurang 30% lebih besar daripada HP system. And then dari situ barulah stop. Okay, dah stop, and then dah boleh buat report writing. Okay, so ada soalan nak tanya? Silakan. Okay, kalau tak ada soalan, saya rasa cukup setakat ni. Sekejap saya ambil attendance dahulu. Calculation boleh buat bertulis atas kertas tak, doktor? Ya, calculation memang kena buat atas kertas. Okay, calculation kena buat atas kertas. Okay, kalau kamu nak kira calculation berkaitan dengan contohnya HP pump. Okay, HP pump nanti kamu katalah kamu kira 5 kali. Calculation 1 hingga 4 yang kamu tulis atas kertas itu perlu dilampirkan di bahagian attachment report kamu. Tapi calculation yang kelima, sama ada kamu ambil gambar, snap dia letak dalam bahagian depan report ataupun kamu buat dalam bentuk Word lah dalam report. Okay. So yang tak berkenaan tu memang yang tak fulfill requirement tu kena tunjuk dalam ni lah, dalam kertas lah. Yang betul saja kamu boleh formatkan di dalam komputer punya format. Okay. Equation gunakan Word. Okay, report writing memang pakai Word. Okay, report writing memang pakai Word. Cuma yang okay, contohnya kamu kira HP system dan juga HP pump yang fulfill requirement. Kedua-dua itu perlu ditulis dalam bentuk Word lah. Okay. Kalau kamu nak tulis dalam bentuk tangan dan nanti kamu snap sebagai gambar, jadikan dia sebagai gambar dalam report kamu pun boleh, tak ada masalah. Tapi make sure kalau yang tulis pakai tangan tu, tulisannya jelas lah. Sebab nanti susah saya nak baca. Dan jangan tulisan terlampau kecil. Saya ni mata dah rabun, tak nampak kadang-kadang. Okay, kalau terlampau halus sangat, and then terpaksalah pakai kantar nak baca report, dah jadi apa satu hal pula. Okay, so tulisan kemas dan cantik lah dan senang dibaca. Okay,
Okay, ada lagi soalan nak tanya?